Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama belajar tentang satu tema yaitu Yesus Sang Roti Hidup. 我们要一起来思想一个题目：耶稣生命的粮。 Berbicara tentang roti atau makanan, maka akan bisa kita nikmati jikalau disertai rasa lapar. 那当我们说到这个吃的东西的时候，如果我们感到饥饿，就会享受美食。 Makanya ada orang yang berkata kalau makanan itu, lauk pauknya itu rasa lapar. 那如果你要觉得这个东西好吃，那你首先要有饥饿感。 Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa sebenarnya bukan sekedar soal perut kosong ketika kita bicara tentang rasa lapar. 当我们在谈到饥饿的时候，不单指空腹。 Menurut para ahli, khususnya ahli gizi, bahwa rasa lapar itu diatur oleh sistem dalam otak kita. 在我们的大脑的系统当中，它管控我们饥饿感。 Otaklah yang mengatur kapan kita merasa butuh makan. 那这个大脑的这个神经告诉我们什么时候该吃饭了。 Kalau tubuh kita sudah terbiasa makan pada jam tertentu, maka menjelang jam itu otak akan mengirim sinyal dan berkata, kamu makan. 如果我们已经定时用餐的话，到了那个时候，我们的大脑就会给我们一个信号，饿了，该吃饭了。 Nah, karena sistem di otak kita seperti itu, maka belum tentu tubuh kita membutuhkan makanan, tetapi karena satu sistem yang mekanis itu, kita lalu berkata, aku makan, butuh makan. 因为是生理的需要，然后大脑给我们信号。也许在那个时候，实际上肚子里还饱饱的，但是给我们的信号是该吃饭的时候了。 Nah, saya tahu konsep ini waktu beberapa bulan lalu ketika Pak Jarod Wijanarko itu datang ke stadion. 那当有一个朋友他到这里来的时候，我从他那里知道这个信息的。 Pak Jarod ini pemerhati kesehatan, Bapak Ibu bisa melihat di YouTube ya. 那他是一个专门搞这个营养的医生。 Dia memeriksa kesehatan kami hamba-hamba Tuhan beserta dengan pasangannya. 那他给我们每一个传道牧者和配偶来检查。 Dan hasil dari pemeriksaan itu semua hamba Tuhan tidak sehat. 那发现所有的传道人他的身体都欠佳，属于亚健康状态。 Khususnya yang perutnya gede-gede seperti saya ini ada fatty livernya. 那特别是这个大腹便便的，那说明是有脂肪肝。 Lalu dia menganjurkan untuk mengatur pola hidup, terutama pola makan. 那所以他就建议要重新调整这个饮食结构。 Tapi saya mengeluh, Pak, saya itu kalau malam lapar, saya tidak bisa tahan lapar. 那我就说，晚上的话，我总是很饿，那我也无法控制这 Dia 种饥饿感。 menasihati jangan makan, tapi cukup minum air. 然后他就告诫我们不用吃东西，你晚上饥饿的时候喝水就够了。 Lalu dia jelaskan yang tadi saya sebutkan. Di otak itu ada semacam sistem yang menginformasikan, memberikan sinyal, ayo kamu makan, kamu lapar, kamu makan. 因为在大脑的这个神经，它会给我们不断的发送信号，说你赶快吃，赶快吃，你饿了，你饿了。 Padahal belum tentu tubuh kita itu membutuhkan makanan karena cukup energi. 但是实际上那个时候身体不一定需要，因为营养已经充足了。 Dan kalau kita terus-menerus menuruti dorongan itu, kita bisa dikuasai oleh rasa lapar yang seakan-akan tidak ada habisnya. 所以如果我们一直跟着那种感觉走的话，这个饥饿感就没有消失的时候。 Maka yang terjadi makan terus gitu. 所以就导致不断的进食， Tahu-tahu badan jadi besar, perut jadi besar. 然后就变得越来越大大的。 Nah, saya pikir ini menjadi peringatan untuk kerohanian kita. 那我觉得这个
是我们在灵命上应该要去思考的。 Sama seperti tubuh kita bisa dikuasai oleh sinyal lapar di dalam otak, begitu juga jiwa kita atau rohani kita. 那我们的身体被大脑的神经所支配，我们属灵的生命实际上也在某种程度被这个神经系统支 Kita 配。 bisa didorong oleh rasa lapar dan mencari pemenuhannya. Tapi kita tahu bahwa itu tidak akan pernah terpenuhi terus-menerus, tidak akan terpenuhi. Tidak puas, tidak puas. 那他给我们的信号，让我们去不断的找吃的，但是总没有觉得饱腹的时候。 Tanpa sadar orang-orang mencarinya misalnya dengan lebih banyak harta atau kekayaan atau keuangan. 那没有不知不觉当中就添加了很多的财产， Ingin jabatan yang lebih tinggi, ingin pengaruh yang lebih luas. 然后希望有更高的职务，希望有更多。 Dan sistem di dalam jiwa kita itu akan mengatakan kamu masih kurang. Ayo kamu masih kurang, kamu terus capai itu, dapatkan itu. 所以在灵里的话，就有一个声音说：“你还不够，还不够，还不够。” Dan tanpa sadar itu telah menguasai kita, menggerakkan kita, mendorong kita untuk mencari pemenuhannya, tapi di tempat yang salah. 所以就推动我们去错误的地方寻求真理。 Maka kita akan merasa lapar dan lapar terus dan tidak pernah menemukan pemuasannya. 那我们就会始终处于饥饿的状态，没有觉得饱足。 Nah inilah yang akan Tuhan Yesus ungkap di dalam Injil Yohanes pasal 6. 那这就是主耶稣在约翰福音第6章所讲的。 Tentang orang-orang yang mencari Yesus bukan karena pribadi Yesus, tetapi karena jasmani atau makanan yang dicarinya. 这里讲到他们寻求耶稣，不是因为耶稣本身，而是因为要找吃的。 Mereka bahkan memanfaatkan Yesus untuk mendapatkan pemenuhan jasmaninya. 那他们利用耶稣来满足他们的身体需要。 Dan Yesus kemudian menunjukkan ada satu kebutuhan yang terdalam, bukan jasmani, tetapi rohani. 但是耶稣接着给他们指出，有一个更深层次的需求，就是属灵的 Dan 需 dalam 要。 bacaan itu Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. 所以在这里，耶稣称自己为生命的粮。 Mari kita memperhatikan firman Tuhan ini. 我们一起来看经文。 Saya baca bahasa Indonesia saja ya. Ya. Kita melihat ayat 25 sampai ayat 29, nanti loncat ke yang lain. Saya bacakan demikian. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Ayat 48. "Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia, ialah dagingku." Ayat 52. Orang-orang Yahudi pun bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka,
Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikianlah juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita semua mengakui bahwa kita lapar. Kita semua lapar. 我希望告诉大家，就是我们每一个人都处在饥饿的状 Dan 态。 kabar baiknya Tuhan Yesus peduli dengan rasa lapar kita. 但是主耶稣他在乎我们的饥饿感。 Tapi apakah yang saya maksud dengan lapar di sini? Mari kita lebih jauh mempelajarinya dari firman Tuhan. 那我们要一起来学习在这里所讲到的饥饿是什么。 Ayat 25 dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. 在这里，耶稣回答：“我实实在在的告诉你们，你们找我，并不是因为见了神迹，乃是因吃饼得饱。” Orang banyak itu berbondong-bondong mencari Yesus bukan karena Yesusnya, tapi karena pengalaman sebelumnya. Yesus memberi makan dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, tetapi menjadi sangat banyak itu. 那众人来寻找耶稣，不是因为耶稣本人，而是以前的经历。耶稣用5饼2鱼让他们得饱足。 Artinya mereka datang kepada Yesus dengan motivasi yang salah. 所以他们以错误的动机来寻找耶稣。 Mereka tidak datang mencari siapa Yesus sebenarnya, melainkan karena mereka ingin perutnya diisi kembali. 他们来不是要找耶稣本身，而是为了要让肚子填饱。 Mereka menganggap Yesus itu sebagai jalan pintas untuk menuju kebutuhan jasmani, bukan sebagai jawaban atas kebutuhan rohani. 他们把耶稣当作肚子填饱的捷径，而不把它看作是要满足灵里需求的。 Saya harus mengatakan bahwa orang Kristen tidak imun terhadap motivasi yang salah seperti ini. 那我相信基督徒也没有免疫力，会有错误的动机来到主前。 Sama seperti orang banyak, orang Kristen juga bisa mencari Yesus tapi untuk kebutuhan jasmani belaka. 那有很多人他们来寻求耶稣，但是他的目的却不是耶稣本身，而是另有其目的。 Datang kepada Tuhan, berdoa, beribadah, bahkan melayani. Tetapi motivasi terdalamnya itu sesungguhnya adalah untuk dirinya sendiri yang disebut sebagai kepuasan jasmania. 所以他们参与服事，然后参与各样的事工，但是他背后的目的是为了自我的满足。 Misalnya berdoa fokusnya sehat secara fisik. 那比如他的祷告，一天到晚就是为健康祷告。 Datang kepada Tuhan ke gereja mintanya berkat secara jasmani. 然后他向神索取的就是要满足生命需要的东西。 Minta rezeki, minta berhasil, minta sukses dan sebagainya. 那希望上帝赐给他有成就，然后他的生意可以有更多的收入。 Jadi datang kepada Tuhan dalam doa, dalam ibadah itu bukan karena mencari Tuhan, tetapi mencari pemuasan untuk diri kita. 所以他来找主的目的是要自我满足。 Tanpa terkecuali orang-orang Kristen yang datang mengikuti perjamuan kudus. 那也就是那些来领受圣餐的人也不例外。 Di beberapa gereja ada sebuah ajaran yang mengatakan bahwa perjamuan kudus itu adalah sarana untuk kita memohonkan
kesembuhan dan berkat-berkat yang 那有 lain. 的教会的教导就是来领受圣餐，就是让他病得医治的一种方式。 Itu sebabnya ibadah perjamuan kudus itu sering dihadiri oleh banyak anggota jemaatnya. 所以领圣餐的崇拜的话，会有很多的会友来。 Tidak jarang mereka yang minta roti dan air anggur dibawa ke rumah karena ada saudaranya yang sakit dan berharap disembuhkan lewat perjamuan itu. 然后不用奇怪啊，他们会拿很多的饼和杯回到家里，因为家里还有其他生病的人需要去医治。 Dan mungkin saja kita tanpa sadar tergoda untuk ketika perjamuan kita berdoa untuk kebutuhan jasmani kita. 那可能我们没有意识到，在祷告的时候，我们也被引诱以这种方式来看待圣餐。 Sekarang roti perjamuan itu ada ayat-ayatnya ya. 因为现在圣餐的那个饼上面它是有经文的。 Bagus, kadang saya juga diberkati dengan ayat itu. 那有时候我也被上面所印的经节所赐福， Tapi kita perlu waspada nih. 但是我们需要留心， Jangan sampai kita tergoda untuk mengklaim ayat-ayat itu dalam doa-doa perjamuan kudus. 我们要千万当心啊！不要在我们的祷告或者当我们在领圣餐的时候，我们就觉得这个经文是我们该得的。 Apalagi ketika ayat itu berbunyi, Tuhan akan menyingkapkan langit-langitnya dan mencurahkan berkat-Nya. 那个经文说，上帝会你打开天窗啊，降下各样的祝福。 Terus tanpa sadar kita berdoa, Tuhan aku mengaminkan ayat ini, tahun ini saya akan diberkati. 那然后我们在心里就说，感谢主，我被你如此的赐福。 Tanpa sadar kita bisa diarahkan ke samping, bukan lagi kepada Yesusnya yang mati untuk kita. 所以没有很留心的注意到，就已经偏离了应该有的方向。 Kita hanya sekedar mencari dan mau mendapatkan berkat-berkat jasmani kita. 那我们单单是为了要寻求他赐的福罢了。 Tapi meskipun demikian, Tuhan kita itu Tuhan yang baik. 那即便是这样美善的上帝， Meskipun kita kadang salah motivasi, Tuhan tetap peduli pada kita kok. 在我们错误的动机来到他的面前的时候，他还是依然眷 Sama 顾 seperti yang 我们。 dilakukan Yesus pada orang banyak itu. Yesus tidak mengusir mereka. 那就好像众人来到耶稣的面前，以错误的动机，但是主耶稣没有驱赶他们。 Tapi Yesus memanfaatkan situasi yang salah itu untuk mengajarkan kebenaran tentang dirinya. 那主耶稣使用这个机会去教导这一群人真理。 Bahkan Yesus melihat di balik daripada motivasi yang salah, pengejaran akan jasmani, ada satu kebutuhan terdalam yang hanya dapat dipenuhi oleh pribadi Yesus. 所以耶稣告诉他们，在身体需求的这个背后，有更深层的需要，就是属灵的需要。 Sampai di sini saya jadi ingat perkataan C.S. Lewis ini. 那 C.S. Lewis 有这样的一句话， C.S. Lewis ya bacanya ya. Nah begini saudara, ini ada di buku Mere Christianity kalau tidak salah, bunyinya seperti ini ya, saya bacakan. Jika saya menemukan dalam diri saya suatu kerinduan atau hasrat yang tidak dapat dipuaskan oleh apapun di dunia ini, satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa saya diciptakan untuk dunia lain. C.S. Lewis 在《纯粹的基督徒》一书当中说，如果我在自己内心发现一种世上任何事物都无法满足的渴望，唯一合理的理解就是我是为另一个世界而被造的。 Jadi maksudnya begini, kalau kita melakukan pengejaran-pengejaran yang sifatnya materi, jasmani, dan kita tidak pernah terpuaskan, sangat mungkin itu menjadi pertanda bahwa kita butuh Tuhan karena kita diciptakan untuk dunia yang lain itu. 那换言之，就是当我们在追求这个世界所有一切而得不到满足的时候，实际上是在告诉我们，我们需要的是在日光之上的东西。 Dan ini yang dilihat Yesus pada orang banyak itu. 那这是主耶稣要这些人去看到的。 Mereka sesungguhnya memiliki rasa lapar rohani, tapi wujud yang nyata itu
lapar jasmani. 那这些人实际上他是属灵的饥渴，只是在他身体的饥饿上面表现出来，所以主耶稣引导他们去看到真正的需要是什么。 Apalagi kalau kita tadi memperhatikan ayat 26, kita melihat bahwa orang banyak itu bukan lapar tapi justru kenyang. 那我们透过26节的话，可以看到，实际上这些人不是饿，而是已经很饱了。 Udah kenyang kok masih cari makanan. 那吃饱了还在寻找吃的。 Nah itu yang saya sebut sistem di dalam tubuh kita yang mendorong, menggerakkan untuk mencari pemuasan-pemuasan. 那内在的这个系统驱动人去不停的寻求满足。 Tapi sekaligus ini menjadi penanda bahwa ada rasa lapar rohani yang hanya bisa dicukupi, dipuaskan oleh Yesus 那 Kristus. 这也是一种征兆，告诉我们有属灵的需要，只有主耶稣他能够满足。 Karena itu di poin pertama ini saya ingin kita sama-sama mengakui sebetulnya kita adalah orang-orang yang lapar rohani. 那所以我们必须要承认，我们是在属灵饥渴的状态的人。 Dan bersyukur kabar baiknya Tuhan itu peduli dengan rasa lapar kita. 我们要感恩上帝，他在乎我们的饥渴。 Maka jangan cari pemuasannya di tempat yang salah. 那所以不要在错误的地方去寻求满足。 Carilah di tempat atau sumber yang benar yaitu Yesus Kristus, roti hidup itu. 要去真正的源泉，就是在主耶稣生命的粮那里去寻求。 Yang kedua kita melihat Yesus sebagai roti hidup yang sanggup memuaskan kita. 那唯有耶稣他生命的粮，才有能力满足我们。 Yesus berkata dengan penuh otoritas di dalam ayat 35. 那耶稣蛮有权柄的，在35节告诉我们说。 Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak pernah haus lagi. 耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不渴。” Kalimat ini muncul beberapa kali di perikop ini. 那在这段经文当中，不断的重复这一节经文。 Misalnya di ayat 50, inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang makan daripadanya, ia tidak akan mati. 那在这个第50节说，这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。 Ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. 那51节说，我是从天上降下来生命的粮。 Ayat 58, siapa yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. 那58节说，谁吃了这个粮的话，就会永远的活着。 Jadi ketika Tuhan Yesus mengulanginya beberapa kali, ini bukan kebetulan. 那主耶稣不断的重复，这个不是偶然。 Tapi Tuhan Yesus ingin memastikan kita benar-benar mengerti. 那他要确保我们真正明白他的这个心意。 Begitu ya orang tua kalau ngomongin anak berulang-ulang, itu maksudnya supaya anak kita ngerti kan gitu. 那老人向下一代在讲话的话，就不断的重复，他是希望确保孩子们明白。 Jadi di sini Tuhan hendak mengatakan bahwa Yesus itu sumber hidup yang sejati, satu-satunya yang dapat mengenyangkan lapar terdalam manusia. 那耶稣是生命的源头，唯有他能够使我们得饱足。 Dalam budaya Yahudi dan sekitarnya, roti itu makanan utama atau makanan pokok. 那在犹太文化当中的话，这个饼是他生活的主要来源， Dapat dikategorikan sebagai sumber utama kehidupan sehari-hari. 那是他每日的所需。 Maka tanpa roti mereka tidak bisa bertahan hidup. 那没有饼的话，他就不能够保持他的生活。 Kalau makanan pokok atau utama kita apa? Nasi. 那在印尼的话就是米饭。 Tapi makin kesini kayaknya nggak nasi lagi deh. 那现在很多人也不吃米饭了啊。 Telo, jagung, ya karena aman untuk apa itu? Gula atau trigliserid. 改了其他的膳食结构。
Tapi intinya kita butuh makanan itu untuk hidup kita, untuk jasmani kita. 那他主要的意思就是告诉我们，我们有属灵的需求。 Nah, ketika Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup, itu artinya akulah kebutuhan pokok rohanimu. 那我就是生命的粮。那另一层意思就是，我才是你最需要的这个根本的需求。 Siapa saja yang makan aku akan memperoleh hidup yang kekal. 那吃我的人将永远活着。 Izinkan saya menjelaskan mengenai hidup yang kekal itu. 让我给大家解释一下这个永远活着是什么意思。 Karena seringkali hanya separuh kebenaran yang kita selalu mengerti. 那常常我们拿着一半的真理， Hidup kekal itu kita pikir adalah hidup yang akan datang. 那我们以为就是将要来的生活， Itu benar, tetapi belum sepenuhnya atau belum lengkap. 那是对的，但它只是一半。 Hidup kekal itu sudah dimulai sekarang ini. 那永生始于此。 Injil Yohanes pasal 17 mengatakan apa? Inilah hidup yang kekal, yaitu engkau mengenal Allah sebagai satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus satu-satunya yang diutus. 那在约翰福音的17章说，认识所差来的，那你就是永生。 Jadi ketika kita mengenal dalam pengertian memiliki relasi dengan Tuhan, karena kita diperdamaikan dengan Tuhan melalui Yesus Kristus, maka kita memiliki hidup yang kekal mulai saat ini. 所以，当我们接受主耶稣的那一刻，永生就已经开始了。 Dan hidup yang kekal dimaksud saat ini itu juga berarti memiliki kualitas hidup baru. 那也就是说，我们拥有了新生命的质量。 Nah, ini terkait dengan pemuasan yang coba dicari-cari itu. 那这个跟就是去寻求满足是有关联的。 Saya katakan bahwa kalau kita mau mencari kepuasan yang sejati ya hanya di dalam Yesus itu. 那如果我们要寻求真正的满足的话，就唯有在耶稣里面才有。 Karena di dalam Yesus kita menjadi ciptaan yang baru. Kan? 因为在耶稣里面，我们成为新造的人， Kita dibenarkan dan dinyatakan sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. 在上帝的面前，我们被称义。 Dan kita sedang berjalan menuju kekekalan. 那我们现在朝向永生， Itulah kualitas hidup yang hanya bisa dikerjakan oleh Yesus Kristus, roti hidup itu. 那这个永恒的生命，只有在生命的粮耶稣里面才能得着。 Nah, orang ini pernah mengalami, sayang tidak ada fotonya ya, ini Santo Agustinus. 那这个奥古斯丁他有这样的经历。 Santo Agustinus salah satu bapak gereja pernah hidup dalam pencarian panjang akan makna hidup dan kepuasan-kepuasan. 在他的一生当中，花了很长的时间去寻求人活着的意义和满足。 Kalau membaca sejarah gereja, kita melihat bahwa hidup moralitasnya itu bejat banget orang ini. 那如果我们去看这个早期教父的文章的话，我们知道他的这个生活是很糟糕的。 Semua dilakukan demi dia mendapatkan kepuasan dalam hidupnya. 他做所有的一切都是为了要自身的满足。 Tapi kemudian dia menemukan Yesus Kristus, atau lebih tepat Tuhan Yesus menemukan dia. 那最终耶稣找得到了他， Lalu dia bertobat dan dia melakukan satu pernyataan pengakuan. 那然后他就接受耶稣，然后承认自己的罪。 Salah satu kalimat yang terkenal di dalam bukunya Confession itu berbunyi seperti ini. 在忏悔录当中这样写道： Engkau telah menciptakan kami bagimu, dan hati kami tidak tenang sebelum beristirahat di dalammu. 你为自己造了我们，我们的心若不安息在你里面， Jadi dia sadar, 便不得安宁。 dia mencari segala bentuk pemuasan di dunia ini, dia nggak dapat. 那他意识到，在这个世界，他去寻求满足，但是却没有得 Karena 到。 pada dasarnya diciptakan untuk Tuhan. 那因为他本身是被神所造， Sehingga dia baru menemukan ketenangan, kedamaian ketika dia beristirahat di dalam Kristus. 所以唯有在基督里面，他才感受到安息。 Tidak lagi ada upaya, perjuangan untuk mendapatkan pemuasan di dalam dunia ini. Karena
Kepuasan itu ada di dalam dia. 那他不需要这个费心费力的去寻找这个主耶稣，就已经自己给了他。 Mungkin kita sudah sering mendengar kebenaran ini. 那也许我们已经常常听到了这个真理。 Yesus roti hidup. 那耶稣是生命的粮。 Tapi saya harus katakan kebenaran yang kita ketahui itu belum benar-benar mengubahkan hidup kita. 那但是我们所听到的真理还没有真正的更新我们的生命。 Karena itu bagaimana Yesus sebagai sang roti hidup itu betul-betul mengubah kita sehingga hidup kita betul-betul berkualitas. 那要怎么样才能够改变我们、更新我们呢？ Dan ini yang ketiga yang harus kita lakukan. Kita harus makan roti itu untuk hidup. 那我们必须要吃这粮，才能得生命。 Saya bacakan ayatnya, ayat yang ke-54. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 那54节，吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。 Makan itu apa? 那吃什么？ Tindakan kalau secara jasmani tindakan mengunyah ya. 那我们吃的话是要去咀嚼的 Tapi tidak untuk dilepehkan, tapi untuk dimasukkan ke dalam perut kan. 但是咀嚼了之后要吞到这个肚子里面。 Nah makan itu, saya mau memperkenalkan istilah, itu tindakan menginternalisasi. Ini, dalam bahasa Mandarinnya, ini Pak. Neihua. Betul enggak? 内化 Neihua. 就是在内部消化的意思。 Maksudnya apa? Menjadikan sesuatu yang kita makan itu masuk ke dalam dan menjadi bagian dari hidup kita. 他的意思就是说，从外在所获取的东西，当我们摄入之后，要在内部进行消化，然后才能被身体所 Makanan 吸 yang 收。 masuk ke dalam tubuh kita itu menjadi sumber kekuatan kita. 那所以这个吃的东西的话，成为我们有力的， Kekuatan yang menggerakkan hidup kita. 那成为这个力量，去让我们有力去做事。 Itu yang namanya menginternalisasi. 也就是说，要内部的消化、吸收营养之后所出来的结果。 Nah ini terkait dengan roti atau roti perjamuan yang kita makan ya itu begini Bapak Ibu Saudara. 那我们再来看我们要用的饼和领的杯。 Di kalangan beberapa gereja itu ada perbedaan. Nah kalau kita di tengah-tengah kita bisa dua-duanya. 那有的教会有不一样的这个，那我们是在中间了啊。 Kelompok yang satunya mengatakan perjamuan kudus itu harusnya roti tawar yang bisa dikunyah dengan mulut kita. 有的他教导就是说，这个饼是要放在嘴里可以咀嚼的。 Mereka tidak menggunakan hosti yang nempel di lidah langsung hilang. 他们不放这个可以膨化的，就是这个饼。 Karena mereka menggunakan ayat ini, makan itu ada aktivitas mengunyah gitu. 因为他们从这个经文去解读，就是吃的话是有咀嚼的这个动作。 Lalu memasukkan secara sadar ke dalam perut kita. 那所以呢，他有意识的去把它吞进他的腹中。 Ya baik juga, tapi kita kan tidak mau literal seperti itu ya. 那有好处，但是我们没有这么就是特别从文字的角度去 Kita 看。 bisa pakai roti yang nempel di lidah langsung hilang gitu. 那我们可以用 Hosti 这个 namanya, 膨 hosti. 化的。 Nah tetapi Bapak Ibu Saudara, pengertiannya cukup baik. Jadi gini, ketika kita percaya kepada Yesus, itu berarti kita datang kepada Yesus, lalu percaya kepada Dia, membiarkan Dia itu menguasai hidup kita. 那也就是说，当我们信靠耶稣之后，我们来到他的面前，由他来掌控我们。 Jadi pribadi Yesus itu menginternalisasi hidup kita, jiwa kita. 所以耶稣让我们的生命得到升华。 Dia masuk ke dalam kita dan mengubahkan hidup kita. 那他住在我们的里面，更新我们的生命。 Neihua ini di dalam internal dan mengubah, mentransformasi.
internalisasi itu masuk ke dalam dan mengubahkan hidup kita. 我们吃到腹中，然后给我们带来更新和改变。 Ketika Tuhan Yesus menguasai hidup kita, maka hidup kita akan mengalami satu perubahan dan kita akan mengalami yang namanya kualitas hidup baru. 所以，当我们的生命被耶稣所管理之后，那我们就经历了更新，然后我们的生命就有了质量。 Dan itu adalah kepuasan yang sejati. 那这是真正的满足。 Kenapa? Karena kita diciptakan bagi Allah dan kita hanya bisa dipuaskan oleh Allah. 那因为我们是为神所造，也只能被他所满足。 Saya juga ingat Blaise Pascal pernah mengatakan jiwa kita itu ada rongga kosong yang hanya bisa dipenuhi oleh Allah. 那在我们内在有一个空虚的黑洞，这个唯有上帝他自己能够填满。 Karena itu mengagumi saja Yesus itu tidak akan mengubahkan apa-apa. 那如果只是仰慕耶稣的话，那不会带来任何的改变。 Sama seperti kita melihat roti, wah cantik banget ya rotinya, mungkin baunya juga wangi. Tapi cuma dipandang, dikagumi saja. 那如果我们欣赏这个饼，哇，看起来好好看啊，哇，这个味道也很不错。 Roti itu tidak sungguh-sungguh kita makan. 但是我们如果没有去吃的话， Nah seperti itu Yesus. Kalau Yesus cuma dikagumi, oh Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat. Tapi kita tidak sungguh-sungguh makan dia dalam hidup kita. 那如果我们只是站在旁观者的角度上，然后我们就无法去感受到耶稣对我们的更新 Kalau 与 kita 改变。 tidak makan, menginternalisasi Yesus dalam diri kita. 所以需 kita 要 tidak akan 耶 mengalami 稣在我们的里面更新我们。 Kita tidak akan mengalami hidup yang sesungguhnya. 只有这样才能够经历真正的生命改变。 Hari ini kita akan merayakan perjamuan kudus. 那今天我们要一起来领受圣餐。 Ketika Bapak Ibu Saudara makan dan minum air anggur, saudara harus menghayati itu sebagai gambaran atau simbol daripada pribadi Yesus, hidup Yesus yang hancur untuk keselamatan kita. 所以，当大家在领受这个冰和杯的时候，要去记起耶稣为我们的舍身。 Jadikan makan dan minum ini sebagai satu pengalaman iman. Kita bersekutu dengan Tuhan. 那我们通过这种方式，在信心当中与主沟通。 Saya sarankan jangan mengucapkan doa permohonan tentang sakit, tentang toko, tentang usaha, minta diberkati. Jangan. 我给大家建议，在这个时候，不是你为自己的生意啊、为自己的健康祷告的时候。 Nanti kita seperti orang banyak lagi cari Yesus untuk kejasmani kita. 那样的话，就跟别人只是来找耶稣以外的东西没有任何的区别。 Waktu Bapak Ibu Saudara makan dan minum, ingat apa yang Yesus lakukan di masa lalu. 所以，当我们在领受饼和杯的时候，我们应该记起耶稣在过去为我们所做的。 Mengizinkan peringatan itu membangkitkan rasa syukur dalam diri kita. 那允许这个经验和经历，让我们有感恩。 Manfaatkan itu sebagai satu persekutuan dengan Tuhan dan juga sesama yang sama-sama ditebus Tuhan. 那这是一个与神和与同被救赎的人一起的一个团 Tapi juga 契， sebagai satu pengharapan kita bahwa kelak kita akan makan bersama di sorga bersama dengan Yesus. 也成为我们将来在天家与主共席的一个盼望。 Jadi ini bukan bicara soal jasmani, ini bicara tentang kebutuhan rohani. 所以在这里不是说你要吃多少的这个身体的需要，而是在讲属灵的生命的需求。 Maka mari kita datang dengan sikap hati yang benar kepada Tuhan. 所以让我们以正确的心态来到他的面前。